Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Dahaya, dan ini dialog tiga penjuru. Hukuman penjara sepanjang hayat sebagai alternatif kepada hukuman mati mandatori akan digantikan dengan hukuman alternatif baharu, dan ia akan digantikan dengan penjara bagi tempoh antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali, dan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat sebagai satu hukuman dimansuhkan sepenuhnya dalam semua undang-undang. Ini yang kita akan bincangkan dalam dialog tiga penjuru di sebalik hukuman mati mandatori. Tiga tetamu saya bersama-sama dengan Datuk Syahul Hamid Abdul Rahim, pakar kriminologi bebas. Terima kasih Datuk, bersama-sama dengan Esra Awani. Seterusnya yang di tengah itu kita ada Samantha Chong, peguam yang juga aktivis. Kita ada Dobby Chu yang merupakan Executive Coordinator The Anti-Death Penalty Asia Network. Bersama-sama kita tiga tetamu. Terima kasih kesemuanya bersama-sama dalam dialog tiga penjuru. Baik, kita memulakan dialog hari ini untuk kita melihat kepada pendapat ketiga-tiganya berkaitan dengan pemansuhan dan juga penghapusan hukuman mati mandatori di Malaysia. Kita tahu beberapa negara yang mungkin masih lagi ada hukuman mati mandatori termasuk di Malaysia dan negara-negara lain, tetapi dengan tindakan dan juga hala tuju baru yang ditetapkan kerajaan hari ini, bagaimana pendapat ketiga-tiga panel? Kita mulakan dengan Datuk Saud, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asrawani. Mengenai topik menghapuskan ataupun menghapuskanlah hukuman mati mandatory dan hukuman penjara sepanjang hayat di negara kita ini. Sebelum saya kata setuju atau tidak, saya nak nyatakan begini. Kanun keseksaan dia berikan kuasa kepada penjenayah-penjenayah yang melakukan kesalahan dan didapati bersalah dan dihukum. Maknanya diseksa, sama ada ia dipenjara atau hukuman mati mandatory bagi kesalahan-kesalahan mengikut seksyen berkenaan. Jadi oleh kerana sekarang ini kerajaan dan juga kabinet bersetuju untuk meminda hukuman ini kepada hukuman penjara antara 30 ke 40 tahun dan sebagainya. Kita di negara kita ni masih lagi tahap jenayahnya masih lagi tinggi berbandingkan negara-negara Eropah yang lain, antaranya yang dah menurunkan kadar jenayah mereka. Dan bagi negara-negara maju tersebut, sebab itulah hukuman mati ini mereka hapuskan dengan desakan oleh Amnesty International yang bergerak cukup kuat, yang tidak percaya kepada mengambil nyawa orang sewenang-wenangnya, contohnya hukuman itu sendiri, kesian pada manusia. Jadi itu yang mereka berjuang untuk menghapuskan hukuman mati mandatori ini. Cuma negara kita ini masih lagi jauh tinggi kesalahan jenayah yang dilakukan, terutamanya kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori, terutamanya kes dadah berbahaya di bawah 39B itu, dan hukuman dan juga kesalahan-kesalahan pembunuhan, antaranya adalah pembunuhan yang kejam. Jadi kalau sebutkan tentang keadilan, kesamaan dan sebagainya, kita kena lihat ke semua aspek yang ada ini. Orang yang teraniaya dan dianiaya. Jadi kita kena lihat semuanya lah. Jadi persetujuan tu mungkin kita boleh bersetuju, tetapi dengan beberapa perkara yang perlu dikaji semula mengenai hukuman yang ada. Dan ini Datuk yang kita melihat kepada perbezaan mungkin seperti yang Datuk nyatakan tadi berkaitan dengan Akta 121A Kanun Keseksaan dan juga 39B Akta Dadah Berbahaya 1959. Saya nak beralih kepada Samantha. Tadi Datuk kata mungkin bersetuju, tetapi dalam masa yang sama mungkin ada perkara yang perlu dinilai dan dilihat semula. Tetapi untuk Samantha melihat kepada hukuman mati mandatori, penghapusan ini, bagaimana Samantha merasakannya dan juga mungkin pengharapan berkaitan dengan tindakan ini?
Saya percaya kita kena faham dulu apa maksud Ya. hukuman mati mandatory. Mhm. Jadi maksud mandatory itu maksudnya wajib. Jadi seorangnya disabitkan hakim tiada pilihan lain kecuali memberi hukuman mati. Sebab satu je hukuman yang ada. Jadi apa yang kerajaan sedang buat ialah untuk memberi kuasa kepada hakim untuk menentukan sama ada hukuman tu sepatutnya ialah hukuman mati ataupun hukuman pemenjaraan yang boleh sampai 40 tahun dan 12 sebatan. Jadi pemasuhan hukuman mati mandatory tidak bermaksud tiada lagi hukuman mati di Malaysia. Hakim masih boleh menjatuhkan hukuman mati sekiranya kes jenayah tersebut betul-betul kejam. Saya bagi contoh. Jadi saya setujulah tentang cadangan pemasuhan hukuman mati mandatory. Contohnya, sekiranya seorang pengawal keselamatan telah memperkosa dan membunuh seorang murid gadis skor rendah dengan kejam sekali. Dalam kes ini, hakim boleh memberi hukuman mati. Tapi contoh yang lain, sekiranya seorang isteri telah diseksa, didera oleh suami yang kerap mabuk, pada satu hari dah tak tahan lagi. Jadi isteri itu membunuh suami tersebut. Tapi dalam kes ini, sekiranya hukuman mati adalah mandatory, hakim tidak boleh mempertimbangkan sejarah penderaan tersebut, keadaan mental tersebut. Jadi sekiranya hukuman mati mandatory dimansuhkan, maksudnya hakim dalam kes tersebut boleh jatuhkan hukuman mati ataupun memberi pertimbangan terhadap isu penderaan, domestic violence dan keadaan mental isteri tersebut dan memberi hukuman ganti. Jadi saya memang setujulah bahawa kuasa hakim tidak seharusnya terikat dengan undang-undang. Kalau kita lihat, I think pada zaman 70-an, ada seorang budak lelaki berumur 12 ke 14 tahun. Dia disabitkan di bawah Internal Security Act dan telah dijatuhkan hukuman mati mandatory. Mahkamah Persekutuan menyatakan mereka tiada pilihan kecuali menjatuhkan hukuman mati sebab itu sahaja hukuman yang ada. Jadi saya memang setujulah dengan cadangan kerajaan ini. Ini jelas apa yang Samantha nyatakan tadi, bahawa hukuman mati masih boleh dijalankan. Hukuman mandatory itu boleh digantikan dengan bukan persetujuan tetapi penilaian berkaitan dengan peguam dan juga mahkamah itu sendiri. Dan Dobby Chew, bagaimana Dobby Chew melihat dan juga merasakan berkaitan dengan berita ini, penghapusan mandatory dan sebagainya. Tetapi untuk isu-isu lain, bila kita menyebut berkaitan dengan kadar jenayah dan sebagainya, kita tinggalkan seketika. Nanti kita akan bincangkan. Tetapi untuk masa ini, bagaimana ruang dan juga peluang ini membuka satu mungkin lembaran ataupun keadaan baharu dalam sistem kehakiman dan juga sistem penghakiman di Malaysia ini. Dobby. So, dua faktor yang biasanya kita akan dengar lah. Satu faktor pencegahan ataupun deterrence dan pembalasan, retribution. Dua isu ni kalau kita tengok di Malaysia, memang satu tak jelas sangat ada efek pencegahan. Sebab kalau kita tengok negara kita, 2018 kita ada moratorium atas hukuman gantung. Kita sudah tidak gantung orang selama 5 tahun. Tapi kalau kita tengok kadar jenayah, terutamanya kadar jenayah bunuh, 2017 kita ada lebih kurang 370 kes bunuh yang dilaporkan. Hari ini, tahun lepas, kita ada lebih kurang 250 kes. Kalau kita katakan hukuman mati ini memang ada impak pencegahan, kalau kita tengok statistik, sudah pasti dia akan meningkat. Tapi tidak meningkat. Kalau kita tengok kajian tempat lain pun sama juga. Jadi bagi saya, sebagai kerajaan, bila kita tengok polisi dari segi sudut ini, memang kena fikirlah, adakah dia ada isu pencegahan? Ada tak efektif ke tidak? Kalau tak efektif, kita kena cari cara yang lebih baik untuk pertahankan rakyat kita atau pastikan rakyat kita boleh selamat. Kalau kita tengok dari segi retribution, yang sebenarnya kita tengok sentimen orang ramai, kita tengok kes yang agak keras, kita kata orang ni kena dibunuh sebab dia memang zalim, memang tak boleh dimaafkan. Tapi kalau kita tengok retribution itu, adakah dia satu hak rakyat ataupun hak keluarga mangsa ataupun macam mana? Itu tu yang kita kena bincangkan. Jadi saya rasa kerajaan sekarang dia mengenalkan penghapusan hukuman mati mandatory ini, memberi ruang kepada kita, kepada hakim, kepada peguam, untuk membincangkan isu-isu ini. Sama ada tujuan-tujuan hukuman ini dicapai. Ya.
Robi, saya nak kembali sekejap kepada Samantha. Bila kita bercakap berkaitan dengan hukuman mandatory, tadi Samantha nyatakan dengan jelas berkaitan apa yang perlu kita faham berkaitan dengan hukuman mandatory. Dan kalau menurut kajian pun menunjukkan bahawa hukuman mati mandatory ini mempunyai kecenderungan untuk memberikan hukuman yang tidak adil kepada pesalah yang mungkin tidak bersalah secara faktual ataupun secara faktnya atau yang terlibat dalam kesalahan kecil. Adakah Samantha melihat kepada perkara ini yang berlaku selama ini sebelum penghapusan kes ataupun penghapusan hukuman mandatory ini, Samantha? Saya percaya Malaysia masih tidak sedia lagi untuk pemansuhan sepenuhnya. Tapi sekiranya saya merupakan bekas tim Malam Raya dan juga peguam yang mengendalikan kes-kes jenayah. Jadi saya lihat dari kedua-dua pihak. Sebenarnya kita tak boleh katakan sistem pengenalan jenayah ini adalah perfect. 100% tak ada kes yang salah sabit. Sebab kadang-kadang ada beberapa tertuduh A, B, C, D. Kalau A, B, C mampu membayar, D tak mampu membayar, biasa mereka kongsikan peguam. Dan kalau kamu kongsikan peguam, terdapat conflict of interest. Ini bermaksud kadang-kadang pembelaan yang seharusnya diberi oleh D, orang yang lelaki keempat ni, tidak diberi secara efektifnya oleh peguam sebab peguam dibiayai oleh tertuduh-tertuduh lain. Jadi ini merupakan kes yang sebenar yang menyebabkan sekiranya pembelaan tidak diberi pada mahkamah perbicaraan, maka ia tidak boleh dikemukakan di peringkat rayuan. Jadi banyaklah saya tengok kes macam ni. Dan saya percaya sekiranya hukuman mati memang kita tak boleh reverse, tapi kita pernah faham sentimen di Malaysia. Jadi saya percaya Malaysia setakat ini hanya mampu menerima pemansuhan hukuman mati mandatory dan bukannya sepenuhnya. Sebab saya pernah berjumpa dengan ahli keluarga mangsa kepada pembunuh. Mereka tidak faham kenapa kerajaan harus memansuhkan hukuman mati. Kebanyakan keluarga mangsa, mereka tidak begitu faham tentang adversary system yang kita ada di Malaysia ini. Dan kadang-kadang terdapat loophole di mana mereka tidak mampu untuk membayar peguam untuk menasihat mereka tentang apa prosedur sebenarnya sedang berlaku. Mereka tak faham. Jadi bila mereka tidak dapat info yang cukup, mereka rasa something is wrong there. So saya percaya kerajaan selain daripada memasukkan hukuman mati mandatory, perlu mewujudkan satu sistem untuk menyokong keluarga mangsa. Sebab kadang-kadang ahli keluarga pun kena tangkap. Kalau kes bunuh semua kena tangkap. Jadi bayangkan trauma dan mental yang mereka harus memang peritlah. Saya percaya memang tak ada siapa boleh faham apa yang mereka lalui. Jadi saya percaya kedua-dua pihak interest mereka harus diseimbangkan. There must be a point of balance. Daripada apa yang Samantha nyatakan, saya nak terus kepada Dobby terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan sentimen untuk kita membaca dan juga menerangkan, memahamkan sentimen kepada masyarakat berkaitan dengan hukuman mati mandatory ini. Sebab dia bukan melibatkan satu pihak sahaja, bukan melibatkan pesalah sahaja, tetapi ia melibatkan mangsa, keluarga mangsa dan sebagainya. Bagaimana untuk menyeimbangkan pemahaman berkaitan dengan hukuman mandatory yang dimansuhkan ini supaya tidak timbul isu-isu yang berat dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat Malaysia, Dobby? Boleh. Ya, satu yang kita kena clarify dululah. Sebenarnya yang bila kita katakan isu-isu mangsa ini hanya sebahagian daripada banduan akhir. Sebab majoriti orang banduan akhir di Malaysia di hukum mandatory, kes dadah, dia tak ada mangsa yang jelas. Tapi bagi kes bunuh yang lebih kurang 400 orang banduan akhir, memang kita kena bincangkan sebenarnya apa isu belakang kes-kes mereka. Sebab sekarang hukuman mandatory, orang ramai akan fikir dia orang ni memang semua orang penjahat yang zalim. Kita tak nampak lagi sebalik pembelaan dia di mana orang itu mungkin ada isu-isu psikiatrik. Sebagai contoh skizofrenia, yang mungkin boleh katakan masa kejadian jenayah itu dia waras. Jadi dia boleh dikatakan bersalah dan jatuh hukum mati. Tetapi seorang yang skizofrenia tu, dia tak mungkin hanya skizofrenia ataupun ada isu 5 minit semasa kejadian jenayah. Memang hidup dia dah tergendala disebabkan penyakit itu. Hakim tak ada hak untuk ataupun tak ada budi bicara untuk fikirkan sebenarnya apa situasi dia dan macam mana. Dan the first step forward lah boleh katakan, kalau kita dah hapuskan hukuman mandatory ini, orang ramai pun boleh nampak cerita ini. Kita takkan nampak satu contoh lah, cerita yang keluar di berita yang kata okey, seorang lelaki ini membunuh isteri dan anak-anak dia disebabkan skizofrenia, dia dah tak waras sangat semasa kejadian.
kita akan nampak dia dijatuh hukum bunuh, tapi lepas ni kita akan nampak pembelaan dia. Sebenarnya dia memang menghidapi penyakit skizofrenia sebagai contoh, dan dia mendapat ubat. Tetapi ubat yang baru dia tukar tidak berkesan sangat, jadi dia ada breakdown ataupun ada a gap in dia punya mental condition lah, yang menyebabkan kesalahan jenayah. Jadi biasa rasa orang ramai dia nampak ni, dia mungkin akan fikir, okey, sebenarnya sistem perundangan kita ini yang ada hukuman mati, ada tak dia menyelesaikan masalah? Masalahnya kita ni, kita tak mahu orang boleh membunuh sesuka hati, which is a crime we are trying to prevent, yang kita nak mencegah. Dan kalau ia berlaku, kita nak balas dendam. Tapi kalau dalam kes macam ini, ada tak betul kalau kita pilih untuk memberi pembalasan yang paling berat, iaitu hukuman mati? Adakah ia akan mencegah jenayah, padahalnya jenayah itu bukannya satu jenayah yang rasional? So jadi bagi saya, orang ramai dia akan kena nampak bab-bab ini dulu dan fahamkan dulu. Walaupun kita proses perundangan yang baik, to a large extent, dia tidak sempurna. Di mana kes ini masuk, kita kena huraikan, kena faham dulu. Saya rasa itu mungkin antara perkara yang perlu kita faham, terutamanya apa yang Dobby dan juga Samantha cakap. Tapi saya nak terus kepada Datuk Shahul. Ini kes berat. Bila kita cakap berkaitan dengan jenayah, bila sebut jenayah, pastinya kita ada sesuatu pemberat untuk kita memastikan bahawa jenayah itu tidak berlaku. Kadar jenayah itu dapat diturunkan. Hukuman bagaimana perlu dilaksanakan kepada penjenayah dan sebagainya. Ini di luar mungkin konteks dalam kehakiman dan juga peguam dan sebagainya. Tetapi secara asasnya untuk rakyat berfikir bahawa dengan ada hukuman sebegini, adakah kita dapat mengurangkan kadar jenayah atau meningkatkan lagi kadar jenayah yang sedia ada? Bagaimana Datuk melihat kepada secara keseluruhan berkaitan dengan hukuman sekarang dan juga kita nak mengukur keberkesanan hukuman mati mandatory dan juga kes peningkatan ataupun penurunan kes jenayah ini, Datuk? Okey. Saya respon sikit pada cadangan Samantha dan Dobby tadi tu ya. Cukup baik. Okey, saya agak setuju. Cuma kita kat negara kita ni, kadar jenayah kita, negara kita ni, berbagai-bagai jenayah. Tapi tumpuan kita pada hari ini kita bincangkan mengenai hukuman mati mandatory. Okey, bila sebut saya hukuman mati mandatory, adalah sesuatu kesalahan jenayah yang berat. Hukuman dia pun berat. Jadi apabila salah satu kesalahan tu, kita kena tengok intipati kesalahan. Terutamanya kes mati mandatory. Dia ada dua aspek. Satu, kes dibunuh, dan juga pengedaran dadah. Pengedaran dadah, hukuman mati, kes bunuh pun hukuman mati. Ini nyawa diganti dengan nyawa. Tapi satu lagi kes adalah dadah, tapi diganti dengan nyawa. Jadi bagi kes dadah, dia hanya personal dengan soal dadah dan juga keselamatan negara. Bagi kes pembunuhan individu itu sebelah, dia adalah pembunuhan ke atas seseorang mangsa dan berkait dengan keluarga mangsa yang teraniaya dan juga pembunuh itu sendiri. Jadi bagi kes-kes pembunuhan yang kejam ini, antara yang disebutkan tadi itu, pembunuhan kejam itu, perlulah diteliti semula supaya kes-kes ini masih lagi dikekalkan ataupun mengikut budi bicara hakim-hakim di Malaysia ini, supaya kes-kes yang sedemikian dengan pembuktian yang mencukupi dan hukuman tersebut perlu dijalankan. Kerana bila kita sebut hukuman kesalahan, selalu undang-undang pindaan undang-undang orang akan tanya saya mengenai jenayah, perlu tak kita adakan deterrent sentence, hukuman yang lebih berat. So inilah sebenarnya hukuman yang dah dikekalkan, yang dah ada dekat negara ini, hukuman berat. Jadi untuk memberi pengajaran kepada orang ramai, so hukuman-hukuman seperti ini perlu dikekalkan, kecuali ada pendapat tadi yang Samantha bagi tadi masih dikekalkan ikut budi bicara hakim-hakim. Saya percaya, dan kita pun saya dan Samantha bekas DPP dan juga peguam boleh nampak. Saya rasa saya pernah jadi pegawai pendakwa. Kita tengok keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim kita kat negara ini, kita tak nampak siapa pun akan mempertikaikan, terutamanya bagi hukuman-hukuman yang membawa hukuman mati mandatory. Baik netizen, baik kehakiman, baik perundangan akan bersetuju. Terutamanya hukuman mati yang membawa hukuman yang kekejaman, kematian
yang berlaku dengan begitu kejam sekali. Yang itu memang mereka setuju. Tapi kalau kematian yang tanpa niat dan sebagainya itu kita faham lah. Samantha ada nak respon daripada apa yang dinyatakan oleh Datuk tadi? Saya percaya sistem kita ni bukan 100% foolproof. Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang disabitkan atau dilepaskan. Contohnya, kita tidak kira betapa seriusnya hukuman tersebut, tapi sekiranya penjenayah berpendapat mereka boleh melepas melalui rasuah ke apa ke, ataupun tidak akan ditangkap ke, mereka tetap akan melakukan jenayah tersebut. Jadi, saya percaya kerajaan harus fokus kepada penguatkuasaan undang-undang. Dari segi siasatan, daripada pencegahan, daripada bagaimana mereka menempatkan anggota polis secara strategik dan memasang CCTV dan juga saya rasa ini yang biasanya kita tak lihat, iaitu penekanan kepada kesihatan mental. Sebab semalam saya pun ada tengok video di mana seorang tu dia mengamuk, lepas tu dia ambil parang, dia pergi bunuh jiran dia. Tapi orang ni biasanya dia okey. Kenapa tiba-tiba macam ni? Dan dalam kes ini, saya percaya sekiranya dia incapacity, dia tak boleh fikir secara baik mental tersebut, dia tidak boleh disabitkan dengan hukuman mati mandatory bunuh sebab dia tak ada capacity. Jadi isu ni bukan isu hukuman tapi isu masalah kesihatan mental, masalah safety net, masalah kebajikan, masalah penjagaan anak-anak. Kadang-kadang ibu bapa kena kerja, mereka tidak dapat menjaga anak dengan sepenuhnya. Dan ini merupakan isu yang penting. Bagi kita sampai ke mahkamah, that is at the very end kita nampak mereka dan mereka tidak menjadi penjenayah dalam sehari. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kadar jenayah. Contohnya ekonomi, sosial, psikologi, mental, dan terdapat pelbagai faktor yang harus kerajaan mempertimbangkan sekiranya mereka betul-betul serius dalam mengurangkan kadar jenayah. Jadi saya percaya hukum mati bukan jawapan kepada segala-galanya dan ini merupakan satu isu yang begitu kompleks dan perlu diperhalusi dengan pakar pelbagai sektor. Jadi ini bukan isu yang mudah dan hukuman mati ni bagainya satu macam bandage lah, kerajaan sudah membuat sesuatu, tetapi sebenarnya kerajaan perlu buat untuk pencegahan rasuah jenayah bukan perkara yang mudah dan it's not just pindah undang-undang, okey jenayah dah selesai. Jadi saya percaya kita harus juga lihat daripada kronologis perspektif juga. Bila kita bercakap berkaitan dengan keadilan, hukuman dan sebagainya, ini betul seperti yang Samantha cakap, dia bukan perkara yang mudah sebab ia melalui proses dan juga kronologi yang mungkin panjang juga untuk sesuatu kes dan sebagainya. Tetapi saya nak tanya Dobby, kalau kita tahu berkaitan dengan penghapusan dan sebagainya, bagi mereka yang mungkin telah pun dijatuhkan hukuman mati mandatory sekarang ini, bukan di mahkamah dan sebagainya, tetapi telah pun dijatuhkan hukuman, apa yang Dobby rasakan dan boleh katakan berhubung dengan perkara ini? Kalau kita ikut cadangan kerajaan sekarang, semua bandar akhir diberikan peluang untuk membuat satu rayuan terhadap hukuman yang dijatuhkan. Jadi ini peluang yang sangat baiklah sebab dalam hukuman mandatory ini dia tiada peluang untuk membuat pembelaan bagi hukuman. Bahawa sabitan hukuman tiada. Jadi ini kita ganti balik dengan proses membuat rayuan kepada hukuman itu, kita boleh nampaklah. Sama ada 1,300 orang ini memang wajar mati, dibunuh dengan hukuman mati ataupun diberikan peluang kedua. Kalau diberikan peluang kedua, jadi akan ikutlah proses penjara. Kalau yang duduk dah sampai lama 30-40 tahun, sebenarnya banyak dah sampai umur 60-70 dah. Yang tu mungkin akan dibebaskan dalam masa yang agak singkat lah. Tapi bagi yang baru dijatuh hukum ataupun lebih muda sikit, yang baru jatuh hukum tak lama sangat, mungkin 10 ke 15 tahun, mungkin dia kena serve lagi sentence dia. Bagi kes yang memang agak kejam ataupun agak zalim, hakim masih boleh sambung balik hukuman mati. Lepas tu tengoklah proses pengampunan, petition pengampunan mereka. Sama ada sultan-sultan ke, TYT ke, Agung akan memberikan clemency ataupun memberikan satu pengampunan. Datuk Sahul, bila kita bercakap berkaitan dengan apa yang dah berlaku dan sebagainya, saya juga ada terbaca menyatakan bahawa mungkin tempoh
penjara sepanjang hayat, seumur hidup dan sebagainya. Apabila berada di dalam penjara, mungkin banduan ataupun penjenayah telah pun meningkat usia ke 60 ke 70 tahun. Kalau dikeluarkan pun apa yang dia boleh lakukan lagi kepada masyarakat dengan jenayah-jenayah yang dilakukan sebelum ini dan sebagainya. Tetapi Datuk, bagaimana untuk kita meningkatkan penilaian ini, terutamanya apabila dunia mungkin melihat Malaysia dengan tindakan penghakiman dan apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan hari ini bagi memastikan bahawa hukuman mandatory ataupun hukuman-hukuman lain diberikan kepercayaan ataupun diletakkan satu akta baru mungkin kepada hakim dan sebagainya untuk menilai tiada lagi hukuman mandatory, mati mandatory ini kepada rakyat ataupun kepada pesalah dan juga penjenayah ini. Bagaimana Datuk melihat kepada proses ini yang akhirnya melihat kepada satu anjakan baru kepada Malaysia? Okey. Kita nak menghala ke negara maju. Antaranya ialah kes-kes yang berhukuman mati. So bagi negara maju yang ada seperti di negara Eropah, iaitu negara pertama yang menghapuskan hukuman mati ini adalah Portugal. Dan juga beberapa negara lain di Eropah termasuklah Australia. Sehingga sekarang memang ada lagi satu kes yang lagi yang dah lagi kat sana tu kan, yang tak dibenarkan balik sebab dia tak percaya pada hukuman mati itu sendiri. Jadi itu yang kita nak menghala tuju ke sana. Cuma apa yang berlaku kat negara kita ni, dari segi pencegahan dia masih lagi kurang kita jalankan. Pencegahan jenayah masih lagi kurang dijalankan. Sebab itu jenayah kat negara ini masih lagi meningkat. Dan itu adalah hukuman-hukuman mati mandatory. Dan ada juga yang mencadangkan pula supaya hukuman yang rasuah ni pun dihukum mati. Seperti mana-mana di negara China dan juga Indonesia lakukan. Yang itu saya sangat beratlah kan, kalau pencegah dari segi rasuah pun nak jadikan hukuman mati. Tetapi berbalik kepada hukuman yang tadi ni kan, dari segi pencegahan dia dan menuju ke negara maju yang ada, insya-Allah kita akan capai dengan hasrat dapat kita membuat sesuatu pindaan, bukan menghapuskan tetapi pindaan sahaja. Hukuman mati itu masih ada bergantung pada sesuatu kes yang ada di depan hakim, dan selain daripada itu kita boleh mengekalkan hukuman penjara apa yang dicadangkan 40, 30 hingga 40 tahun. Dan bagi mereka-mereka yang dah kena hukuman begini, terutamanya sepanjang hayat, mereka dah keluar pun dah umur 70, 80 tahun dah. Dan untuk melakukan jenayah lagi adalah amat mustahil. Sedangkan dalam berpuluhan tahun tu di dalam penjara, proses di dalam penjara pun pemulihan dan sebagainya telah dijalankan. Jadi cuma cadangan saya ialah membuat lagi ataupun mencadangkan supaya kerajaan menggalakkan lagi bagaimana caranya kita nak jenayah ini dapat kita kurangkan. Maknanya prevention tersebut yang kita perlu lakukan. Ini berkaitan dengan kita tengok pada undang-undang kan, setiap kali orang tanya aja nak deterrent center, nak tambah hukuman, nak penjara, nak rotan. Kan? Jadi itu yang mereka hendakkan. Tetapi mereka tidak memikirkan sebaliknya, iaitu prevention tersebut. Ini kebiasaannya bila kita bertanyakan bagaimana untuk cegah kena hukuman dan juga tindakan yang lebih berat kepada penjenayah-penjenayah berkenaan. Saya nak tanya Samantha selaku peguam, aktivis dan sebagainya yang mungkin biasa bersama-sama dengan klien dan sebagainya. Ada atau tidak dalam kalangan pesalah dan sebagainya mengetahui berkaitan dengan apa tindakan ataupun apa hukuman yang dikenakan atas kesalahan yang dia buat. Contohnya dia mencuri, melakukan tindakan lain. Adakah seseorang itu betul-betul tahu, oh kalau aku mencuri ini tindakan yang aku kena hukum dan sebagainya. Kalau aku buat tindakan seperti ini hukumannya. Adakah kesedaran itu, adakah pemahaman itu sampai kepada dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat berkaitan dengan tindakan ini, Samantha? Saya pernah mengetaling satu kes secara pro bono, secara bantuan guaman,
Dan seorang wanita ni dia dituduh untuk kesalahan melacurkan diri. Dan dia telah dipenjarakan 6 bulan, saya percaya maksimum. Jadi dalam kes tersebut dia pun dah berusia, dia ada seorang anak dan suaminya telah meninggalkannya dan dia tak ada cara lain untuk memberi sopan nasi kepada anaknya, walaupun ramai kata sepatutnya mencari cara yang lagi halal, yang lagi baik, tapi dalam kes tersebut dia tak ada pilihan yang lain. Memang kesian. Saya tanya, you tak pergi minta bantuan ke? Dia kata kena isi borang ni, kena isi borang tu. Saya memang tak ada masa nak naik bas ke tempat tu. Dia tak ada masa, tak ada sumber untuk pergi ke sana. Dia tak ada pilihan lain. Jadi dalam kes ini, walaupun dia tahu itu kesalahan, dia tetap buat sebab itu sahaja bagi dia satu-satu pilihan. Dan adakah dia penjenayah di sini ataupun the whole system kami telah have failed her. Kenapa tak ada bantuan guaman pada di Mahkamah Distrik untuk mengurangkan hukumannya pada peringkat pertama sebab saya masuk peringkat rayuan. Kenapa tak ada bantuan kewangan untuk anaknya dan dia, dan apa tindakan yang dijalankan terhadap suaminya yang telah melarikan diri tak bayar nafkah, dan semua ini isu masyarakat. So dia tahu itu kesalahan tapi dia tak ada pilihan lain. Jadi saya percaya we have failed her in one sense. So isu jenayah ni bukan sekadar hukuman berat saya tak akan buat sebab ramai akan buat. Contohnya pengedaran dadah, drug trafficking. Dia aktiviti itu merupakan satu jenayah yang bernilai lebih kurang berbilion-bilion dan mereka memang tidak akan berhenti. Kalau kamu gantung sarang kaldai drug mule hari ini, esok dia hantar 10 lagi. Jadi memang takkan selesai. Dan drug mule kaldai dadah ni merupakan biasanya daripada B40 ataupun dipaksa ataupun mangsa human trafficking. Mereka dipaksa sebab tak boleh bayar hutang, mereka dipaksa. Jadi adakah kita melakukan keadilan ataupun kita menggantungkan, kita bunuh orang yang juga diseksa. Jadi saya rasa kita perlu memperhalusi perkara jenayah ni bukan sekadar daripada jenayah ataupun sistem pengenalan jenayah, tapi as a holistic, tengok welfare system kita, pendidikan kita. Adakah budak-budak terpaksa drop out from school sebab tak mampu untuk sambungan sekolah ataupun terdapat masalah keluarga, masalah kesihatan mental. Ini semua biasanya orang tidak akan bagi penekanan sebab very complicated. They don't want. They just want simple solution. Gantung dia mati, sudah. Masalah selesai. Tapi itu bukan penyelesaian atau penjara. Kita tak nampak dia banduan dalam penjara. Kita tak nampak bagaikan masalah sudah hilang. Tak. Mereka keluar macam Botak Chin, memang famous tu. Dulu dia keluar masuk kan. Lepas tu dia masuk, dia dah keluar. Dia nak cari nafkah yang halal. Tapi ada orang kacau dia. Bila ada kes, polis pergi tangkap dia. Tanya dia, you buat ke semua ni kan? Dan duit tu dia rasa tak cukup juga. Jadi tekanan semua tu. Dia tak dapat integrasi dalam masyarakat. Jadi dia buat lagi. This is how penjenayah is built. Masalah kesalahan yang kecil. Contohnya drugs, dadah, you hantar dia masuk penjara. Dia keluar jadi master of criminology. Dia lagi belajar tentang penjenayah lain. Cara macam nak samun. Saya pernah buat kes lah di mahkamah. Saya tanya kedua-dua tertuduh yang pergi samun. Macam mana korang kena each other? Oh, saya kena dalam penjara. Jadi, macam mana keadaan macam ni? Adakah sistem penjara kita ni terlalu overcrowded, sesak sampai penjara tak dapat melakukan program pemulihan yang baik, yang efisien? Sebab penjara setahu saya memang committed untuk memulihkan banduan-banduan. Tetapi adakah mereka mempunyai sumber yang cukupnya? Sebab dah sesak sangat. Sampai ramai yang kena TB. Jadi saya rasa ini bukan isu yang mudah. Kita perlu holistic approach lah, I would say. Yang ni yang disebut isu penjara sesak ini adalah isu yang kita nak cakapkan juga, walaupun kita cakap pasal hukuman mati mandatori dan sebagainya, tetapi seperti yang Samantha cakap, bila kita bercakap berkaitan dengan holistik secara keseluruhan, isu-isu seperti inilah yang membawa kepada
kes-kes jenayah. Saya rasa Datuk Syahul bersetuju dan juga ada cadangan lain supaya untuk kita memastikan bahawa, sebab saya tertarik dengan apa Samantha cakap. Ini adalah berkaitan dengan pilihan. Ada orang yang mungkin banyak jalan dan juga pilihan. Ada orang yang itulah satu-satunya pilihan yang dia ada, walaupun dia tahu dia akan dihukum, ditangkap polis dan dimasukkan ke dalam penjara. Datuk Syahul. Okey. Bila sebut saya penjara, saya menarik juga minat tadi Samantha bagi tahu tadi tentang seorang pelacur kan, kesalahan berlaku dan nak cari makan kena hukum. Dan kita tengok juga banyak juga kes-kes yang ada macam curi coklat, hukuman 6 bulan penjara. Tapi duit berjuta-juta, penjara lebih kurang macam tu juga. Kan? So ketidakkeadilan dari segi hukuman tu nampak ada kat situ lah kan. Balik kepada kesesakan penjara tadi, yang isu tadi kesesakan penjara tu. Kalau dan juga yang dia kata mana you kenal dengan penjenayah ni dalam penjara. Memang betul. Kalau kita tengok penjenayah mereka ni, mereka akan berkenalan kat dalam tu dan mereka build up mereka punya cawangan jenayah lain di dalam penjara. Sebab tak dapat kontrol oleh pegawai penjara yang ada. Sebab penjara itu sesak dengan banduan-banduan pesalah-pesalah. Termasuklah pesalah-pesalah di bawah parti, warga asing. Jadi itulah yang menyebabkan penjara kita sesak. Dan kalau kita tengok kes-kes yang terutama kes dadah di penjara, mereka-mereka yang tidak diwakili peguam dan dia sendiri yang memohon rayuan di mahkamah tersebut, mereka lebih hebat daripada peguam yang ada. Mana mereka belajar? Semua ni dalam penjara. Dia macam ada sekolah kan dalam penjara ni yang boleh belajar sedemikian. Kalau kita tengok di mahkamah selalu kan boleh nampak sedemikian lah. Sebab oleh kerana kesesakan banduan terlalu banyak di dalam penjara itu, sampai tak dapat nak mengasingkan ataupun nak mensegregatekan sebenarnya banduan mana yang kita nak pulihkan sebenarnya, yang mana satu yang perlu kita lihat sebenarnya. Jadi ini yang berlaku. Mungkin saya boleh cadangkan bagi kesalahan-kesalahan jenayah kecil diletakkan di sesuatu tempat. Bagi kesalahan jenayah berat satu tempat. Jangan digabungkan mereka ni sekali. Begitu juga dengan jenayah-jenayah lain seperti parti dan sebagainya. Jangan digabungkan. Mereka bila digabungkan, dia keluar balik dalam beberapa 6 bulan, mereka terus melakukan jenayah. So sebab itu saya cakap tadi, tidak ada perancangan prevent jenayah itu tadi. Ia terus berlaku dan penambahan terus berlaku. Dan juga Dobi, macam mana ni Dobi? Hukuman mati mandatory tak ada. Okey, dah dihapuskan. Kes jenayah pula meningkat. Penjara pula sesak. Jadi apa yang perlu kita buat dan juga untuk kita selesaikan isu-isu seperti ini? So, tadi masa kita bincang, banyak kita membuat perbezaan dengan negara-negara Europe kan, di mana kita kata kadar jenayah rendah. Tapi sajalah saya nak kongsikan ya. Kalau kita banding dengan negara-negara lebih miskin, Sierra Leone yang pernah berperang, perang dalaman, Central African Republic, Zambia, semua dah masuk hukuman mati, menyeluruh. Dekat sikit Papua New Guinea. Memang isunya bukan hukumannya setimpal, tapi macam mana kita nak mengawal ataupun memastikan pencegahan berlaku. Pencegahan berlaku itu, kalau kita tanyalah suspek, bila curi barang A, akan fikir tak mungkin masuk penjara? Tak. Dia takkan cakap dia akan fikir sebab ada masuk penjara 5 tahun, saya tak nak curi. Dia akan fikir sama ada saya akan ditangkap ke tidak. Itulah perbezaan dia. Kalau kita tengok polis kita pun, saya rasa polis faham. Sebab tu kita akan nampak sekarang kalau lewat malam, Petroka akan nyalakan lampu, dia akan meronda-ronda. Dia tak ada siren, tak ada apa, dia meronda je. Sebab orang kalau nampak ada polis berdekatan, dia akan takut, dia akan fikir, okay, saya mungkin kena tangkap, saya tak nak buat jenayah. So that's a shift lah. Kita tak boleh fikir je hukuman punitif, tapi macam mana kita mencegah, macam mana kita nak mengurangkan orang cenderung buat jenayah. Kalau kita tengok kes dadah, dua pihak lah. Satu yang jual, satu yang beli dan guna kan. Yang guna tu isu addiction, isu ketagihan. Isu ketagihan itu isu medical. Kalau kita boleh bagikan bantuan dari segi medical, memastikan orang yang perlukan boleh ada counselling ke terapi ke macam mana untuk membantu mereka. Dan ini memang ada banyak kajian kita buat di Malaysia. UM pun dulu pernah buat testing ke ataupun pilot program dengan isu methadone.
So memang semua ini ada kajian. Macam mana kita nak jalankan lebih panjang ataupun lebih menyeluruh lagi. And it is effective. Kalau kita tengok bantuan kita kat penjara, separuh tu pengguna dadah. Bukannya orang yang membunuh ke, mencuri ke ataupun geng. Dia orang pengguna dadah. Kalau kita anggap ni isu medical, keluarkan mereka dari penjara, masukkan ke dalam pusat pembimbingan ke atau pusat bantuan, separuh isu penjara kita dah habis terus. Immediately, one step of finger, selesai. Boleh kira lah. Duit dana, tapi duit dana kena bagi KKM lah. Pastikan KKM boleh jalankan lah. Pastikan AADK boleh bantu. Keluarkan dari tangan polis. Bagi yang menjual dadah pula, tu satu jenayah ekonomi. Dan memang orang akan kata, tanpa hukuman mati ni orang akan beranilah dia akan jual dadah siang-siang hari. Tapi one twist of the fact lah kan. Yang biasa kita nampak dari data, bukan saja dari kita, dari Indonesia, dari Singapura, memang yang hukum mati bagi kes dadah, kaurai dadah. Biasanya, tokan dadah takkan kena hukuman mati. Satu, dia kaya. Peguam terbaik dia boleh upah. Kalau dia tak rasuah lagi lah, tu pun belum sebut rasuah lagi. Dia boleh larikan diri. Yang kena kaurai dadah. Tapi kalau kita tengok cerita Singapura kan, ada yang kaurai dadah, dia memang dapat masa dalam tahanan dan polis, dia akan selesai, dia cakap, Tuan, saya akan bantu. Saya akan cuba berhubung dengan bos saya, cuba buat satu sting operasi, kantorkan bos dia. Dia buat, dia call. Sambung juga. Tapi akhirnya, polis kat sana kata, oh sebenarnya ini tidak membantu. Saya rasa ini sabotage ataupun kau memang tip off bos you. Akhirnya dia kena gantung juga sebab kata dia tak memberikan bantuan kepada kerajaan Singapura. Tapi kalau kita fikir, orang tu kaurai dadah. Dia dah cam bos dia. Dia dapat call bos dia. Bos dia di mana? Malaysia. Maksudnya, kita ada satu kes penyeludupan dadah di mana orang Malaysia hantar dadah ke Singapura, tokan dia duduk di Malaysia, saksi yang tahu siapa tokan tu, dah mati dihukum. Jadi sebenarnya dia lebih baik untuk pencegahan jenayah ke memburukkan jenayah lagi? Sebab tokan larikan diri, saksi dah mati. Pendakwaan nak jalan masa depan, habis hancur kes dia. So ini satu lagi problem biasanya kita tak fikir, kita tak nampak, dan kita tepuk dada kata, kita berjaya, kita membanteras kes dadah dan hukuman mati. Jadi banyak benda-benda kecil macam ni yang biasanya kita tak terfikir sebab kita nampak je orang yang hukum selesai. So this is a shift of mindset lah. Dan saya rasa kerajaan ni dia memang pun ada dengar isu-isu ni, dia pun ada fikir. Dan terutamanya bila kita tengok Singapura, kita memang suka kata Singapura ni macam kita tapi lebih baik. Jadi kita buat perbandingan. Dan bila kita nampak example like this kan, contoh-contoh macam ni berlaku kan, kita terpaksa fikir juga, adakah ini berlaku dengan kita? Adakah orang kita hantar ke Indonesia sama berlaku? Hantar ke Thailand sama berlaku. So now we are thinking about the process. Saya fikir, okay, mungkin ni bukan cara penyelesaian yang baik. Kita kena fikir cara yang lebih baik. Saya tertarik dengan apa yang Ruby cakap. Bila kita tengok yang mungkin yang lebih besar, sedangkan yang di bawah-bawah ini, yang ni sebenarnya yang perlu diselesaikan ataupun memastikan bahawa ia dapat diluruskan terlebih dahulu berbanding kita nak cerita pasal keldai, pasal tokan dan sebagainya. Jadi kebanyakannya yang bila kita bercakap berkaitan dengan hukuman mati mandatori ini, pastinya ia melibatkan 39B Akta Dadah Berbahaya 1959. Dan terus balik kepada Datuk Sahul, kenapa isu seperti ini susah sangat nak selesai? Kita tahu ia berkaitan dengan permintaan dan sebagainya, tetapi daripada apa yang Dobby cakapkan tadi, mungkin kita ada terlepas dari sisi-sisi lain yang mungkin menyebabkan kes ini sentiasa dan terus berlaku, Datuk. Betul. Kalau kita tengok kes dadah yang ada kat negara kita ni kan, di penjara, kalau hari-hari you pergi ke mahkamah tu, ada kes dadah, semuanya adalah penagih yang dihukum. Jarang sekali yang dapat pengedar dadah ataupun yang disebutkan oleh Dobby tadi ialah token dadah ini sendiri. Saya rasa memang rasa pelik lah kan. Jika penagih pusher yang bawah-bawah ni dapat tangkap, dan kenapa tak dapat yang lebih besar? Jadi kalau bila dapat yang lebih besar ni, hukuman diberikan kepada mereka yang demikian, so kadar jenayah ataupun pengedaran dadah ini pasti akan berkurangan. Tetapi bila orang yang besar-besar ni, ikan-ikan besar ni, selagi tak ditangkap, tak dihukum, selagi itulah mereka akan hidupkan balik, cari orang baru, edar cara lain pula. Itu yang akan berlaku, itu yang berlaku kat negara kita. Jadi sistem kriminologi ini perlulah dilihat semula oleh pihak PDRM dan agensi dadah kebangsaan supaya kes-kes ini dapat dikurangkan. Jadi tajuk kita ialah kita nak
kan hukuman mati mandatori ini nak dihapuskan. Jadi sebelum kita buat benda ini, so pencegahan-pencegahan seperti inilah yang kita kena lakukan. Bila kita dah dapat hukuman-hukuman yang kepada orang yang berkenaan yang sememangnya patut dihukum, mandatory itu tadi terlepas, yang kecil-kecil saja yang kena, yang pengedar yang kecil-kecil saja yang kena, sedangkan ada antara pengedar tu yang tak tahu pun dadah tu di dalam kawalan dia. Tapi oleh kerana benda tu ada dalam kawalan dia kena hukuman gantung tersebut. Dan yang empunyanya tak dapat. Jadi itulah asasnya ialah pencegahan jenayah itu perlulah diaktifkan semaksimal yang mungkin supaya kita dapat mengurangkan sekadar jenayah yang berlaku di Malaysia ini, terutamanya jenayah-jenayah berat yang membawa hukuman mati mandatory. Bagi Samantha pernah berdepan dengan situasi apa yang kita bincangkan sekarang ini, ada yang mungkin dikenakan hukuman mati mandatory, dan bagaimana bukan penyelesaian tetapi bagaimana sistem perundangan itu berlaku untuk memastikan bahawa ada jalan-jalan lain untuk dikurangkan hukuman dan sebagainya, bagaimana dengan support system daripada family dan sebagainya. Kalau ada Samantha mempunyai huraian dan juga penceritaan daripada pengalaman Samantha berdepan dengan situasi seperti ini. Saya pernah mewakili keluarga mangsa yang ada keluarga mereka kehilangan nyawa sebab pemandu mabuk. So dalam kes tersebut mereka diminta untuk pergi mahkamah, tapi mereka tidak diberi sebarang taklimat apa yang sedang berlaku. Section berapa, apa yang akan berlaku kat tertuduh. Mereka tak dapat dokumen-dokumen yang penting seperti laporan autopsi, laporan polis, semua ni mereka tak tahu apa yang sedang berlaku. Dan apabila peguam pun tak ada kuasa untuk dapatkan dokumen dan rekod mahkamah, bagaimana peguam pemerhati boleh menasihatkan ahli keluarga? This is one. Yang kedua, untuk victim impact assessment, semasa hakim menjatuhkan hukuman, sepatutnya suara hati ahli keluarga juga harus didengari. So dalam peruntukan undang-undang ada dipanggil penyata impak mangsa. Tapi ini tidak biasa dilakukan oleh Timbalan Bandaraya, dan mereka sebab workload mereka terlampau banyak, kadang-kadang mereka terpaksa menumpukan untuk menyelesaikan kes tersebut, dan fokus kepada ahli keluarga memang kurang sekali. Mereka tak ada masa itu sebab kita memang tak cukup kaki tangan. Jadi hakim kadang-kadang tak dapat victim impact statement ni. Memang susah, saya percaya. Dan kalau kita lihat kepada peruntukan undang-undang, sebenarnya keluarga mangsa boleh dapatkan pampasan melalui sistem pengadilan jenayah, tapi Timbalan Pendawa harus bagi tahu mahkamah untuk mohon kepada mahkamah. Tapi ini tidak biasa dilakukan. Jadi mereka terpaksa melakukan satu kes guaman sivil yang baru untuk dapatkan pampasan. Dan ini makan masa, wang, dan juga banyak tenaga yang di sana. Dan saya bukan kata nyawa yang hilang boleh diberi pampasan, tapi kita harus sedar bahawa realitinya bagaimana dengan pinjaman kereta, rumah, kos pendidikan anak-anak, isteri, semua ni wang. Jadi adakah kerajaan mempunyai mekanisme ataupun protokol SOP yang sedia ada untuk menggunakan peruntukan undang-undang untuk membantu keluarga mangsa? Saya percaya latihan perlu diberi dan mereka perlu lebih sensitif tentang sentimen keluarga mangsa, sebab tak mungkin kita boleh faham apa yang mereka lalui. Jadi sekiranya kita lihat kepada jenayah seksual terhadap kanak-kanak, dalam perkhidmatan di Jabatan Bantuan Guaman, terdapat satu perkhidmatan yang dipanggil pendamping guaman ataupun dalam bahasa Inggeris legal companion. Jadi legal companion ini akan menemani mangsa untuk ke balai, ke mahkamah untuk terangkan prosedur mahkamah kepada keluarga mangsa. Contohnya seperti dalam kes yang berlaku baru-baru ini di Yan, Kedah. Memang Jabatan Bantuan Guaman menghantar pendamping guaman untuk memberi sokongan dan bantuan guaman kepada keluarga mangsa, tapi ini tiada dalam kes bunuh. Jadi saya percaya ini harus diberi penekanan dan fokus oleh kerajaan. Walaupun mereka memasukkan hukuman mati mandatory, tapi
sistem sokongan untuk mangsa harus diwujudkan. Dan Dan kita tidak perlu meminta banyak undang-undang untuk merealisasikan yang ini. ya, ini antara perkara yang mungkin kita jarang bincangkan bila kita bercakap berkaitan dengan family support system ini dan sebagainya. Bila segmen tersebut ini kita memberi satu, mungkin kita membuka dimensi yang lebih jelas. Bukan sahaja kita bercakap berkaitan dengan hukuman mati mandatory, tetapi dalam masa yang sama bila kita bercakap berkaitan hukuman mati dan sebagainya, ya, itu satu bentuk kesalahan hukuman yang dikenakan, tetapi the other side ataupun satu lagi sisi iaitu berkaitan dengan mangsa dan sebagainya perlu juga kita nilai. Kita tak punya banyak masa. Mungkin dalam waktu berbaki ini saya nak minta mungkin dalam 2 minit ke 3 minit seorang untuk kita melihat dan juga rangkumkan, terutamanya bila hukuman mati mandatory ini dimasukkan dan selepas ini looking forward, apa yang perlu kita lakukan di Malaysia khususnya dalam perundangan. Adakah dengan adanya sistem sekarang ini melihatkan Malaysia ini mempunyai satu keadilan dan juga ketelusan yang lebih baik selepas ini dan sebagainya. Ya, sentiasa kita berubah dan sebagainya. Tetapi saya nak mulakan dulu dengan Datuk Saul. Bagaimana Datuk Saul melihat secara keseluruhannya berkaitan dengan topik dan juga diskusi yang kita bincangkan hari ini? Terima kasih. Bagi rumusan keseluruhan mengenai topik pada hari ini, saya berpendapat inilah. Boleh kita setuju mengenai pemansuhan hukuman mati itu sendiri dan mengikut kes-kes tertentu yang ada, masih dikekalkan tetapi mengikut kes tertentu. Kemudian pihak kerajaan dan juga penguasaan seperti polis dan sebagainya perlulah membuat sesuatu yang boleh ataupun NGO yang ada untuk memastikan bahawa pencegahan jenayah dapat dilakukan semaksimum yang mungkin. Untuk kita mengala ke negara maju, kita perlu lakukan sedemikian. Mengurangkan kadar-kadar jenayah yang berlaku di Malaysia. Kemudian juga pihak kerajaan kena meneliti semula terutamanya penjenayah-penjenayah ataupun banduan-banduan yang berada di penjara. Sebab kesesakan penjara ini boleh mengubah kepada satu jenayah yang lain pula yang akan berlaku di dalam penjara itu sendiri. Yang ini juga kita perlu fikirkan. Sebab sementara pernah juga berlakunya jenayah-jenayah yang berlaku di dalam penjara itu sendiri. Jadi sebelum jenayah itu berlaku di dalam penjara, so suatu SOP yang baru ataupun perlu dilihat oleh penjara mengasingkan secara tadi mengasingkan banduan-banduan yang ada daripada kes kesalahan kecil, jenayah kecil kepada jenayah yang berat. Dan juga parti itu sendiri. Perlu dipikirkan. Dan parti-parti ni saya rasa dia sepatutnya tidak ada masalah. Sepatutnya parti-parti ini kita boleh meringankan hukuman mereka dan hantar mereka pulang ke negara asal daripada mereka berada di dalam penjara begitu lama. Kan? Mereka jenayah mereka ni adalah tanpa pas dan permit yang sah je ke negara ini. Jadi patutnya berikan hukuman untuk mereka pulang ke negara asal. Jadi mengurangkan lagi kesesakan dan juga bajet. Kerana apabila penjenayah ini ataupun banduan ini terlalu ramai dalam penjara, kerajaan terpaksa mengeluarkan wang yang cukup banyak, kos yang tinggi. Dahlah kos dadah dia pusat-pusat pemilihan hampir 5 juta sehari nak menampung, dan apatah lagi adalah jenayah-jenayah yang ada di dalam penjara itu sendiri. Jadi sebelum sesuatu kita lakukan, kita lihat balik kepada hukuman itu sendiri dan juga beberapa cadangan yang kita bagi tahu hari ini. InsyaAllah kalau itu dapat dilakukan oleh kerajaan dan agensi-agensi penguasaan seperti polis diraja dan penjara, insyaAllah kita akan capai satu apa yang kita harapkan ke negara maju dan kita dapat mengurangkan kadar jenayah, terutama jenayah berat yang bawa hukuman mati kat negara kita ni. Dobi? Bagi saya, kalau kita tengok kerajaan madani ni kan, salah satu dasar teras dia kan ihsan. Bagi saya, tanggungjawab dan tugas kerajaan ini bukan untuk menghukum orang saja, tapi untuk memastikan kesengsaraan yang dilalui rakyat dapat dikurangkan. Kalau katakan dalam isu jenayah hukuman mati kan, kalau berlakunya tragedi kes bunuh, bukannya tugas kerajaan untuk datang masuk, cari siapa yang buat saja, hukum orang tu dan habiskan cerita. Tapi tugas dia pastikan kesengsaraan tu dari tragedi itu diselesaikan. Punca diselesaikan. Kalau katakan orang tu kes bunuh sebab isu psikiatrik,
pastikan bantuan psikiatri disediakan pada masa hadapan. Isu-isu dengan ward psikiatri sebagai contoh dapat diselesaikan, pastikan kes ni terakhir, jangan berlaku lagi. Apa yang kita boleh buat untuk mencegah, kita buat. Tapi bukan saja untuk menghukum. Dan I think sekurang-kurangnya kerajaan sekarang nampak gaya memang akan ke arah itu, jadi it's a good start lah. Jadi kita harap kita boleh nampak perkembangan yang lebih banyak dari segi ini. Kita kena noktahkan jenayah berkenaan supaya tidak berulang. Kalau psikiatri, maksudnya psikiatri lah isunya dan ia perlu diselesaikan. Itu apa yang Dr. Bee nyatakan. Dan Samantha, akhir sekali. Saya percaya we have to focus, kita kena fokus kenapa dan bagaimana. Sebab ramai yang fikir hukuman tu cukup berat ke tak? Itu soalan yang mereka tanya. Tapi mereka tidak fokus kepada kenapa penjenayah melakukan jenayah. Kenapa? Contohnya drugs, dadah. Sebab ada demand dia. Kat Panama, mereka hantar kucing ke penjara untuk menyeludup dadah ke dalam penjara. Sebab ada demand kat sana. Sampai kucing kena hantar kat sana. Jadi, kita kena faham kenapa kes bunuh berlaku. Kenapa orang pakai drugs, dadah. Dan bagaimana untuk mengurangkan jenayah ini dengan cara scientific, data, research dan berlandaskan keterangan. Kita kena faham dulu kenapa. Bukannya sekadar hukuman mati. Dan aspek kedua, ahli keluarga mangsa harus diberi penekanan yang secukupnya. Satu, sistem sokongan yang lengkap harus diwujudkan sebab mereka perlu menerima counselling, grief counselling, perlu diberi sokongan dari segi kewangan, bantuan guaman dan juga psikologi. Jadi saya percaya satu jawatan kuasa yang terdiri daripada pakar-pakar harus ditubuhkan untuk meneliti sistem pengenalan jenayah di Malaysia sama ada ia cukup efektif atau tidak, dan itu saja. Daripada apa yang kita dapat, ketiga-tiga tetamu kita ini, walaupun kita letaklah hukuman mandatory, hukuman mati dan sebagainya, itu bukan isu utama. Isu utamanya adalah untuk melihat secara lebih dalam bagaimana sesuatu kes itu berlaku, bagaimana untuk selesaikannya, bagaimana dan juga persoalan-persoalan lain untuk memastikan bahawa kita noktahkan kes dan juga isu-isu jenayah ini di Malaysia. Supaya bila isu jenayah ini kurang, tiada lagi kes ataupun hukuman mati mandatory, tiada lagi kesesakan di penjara dan tiada lagi isu kos yang tinggi untuk perbelanjaan banduan di penjara. Terima kasih kepada ketiga-tiganya, Datuk Syarul Hamid Abdul Rahim, pakar kriminologi bebas, Samantha Chong, peguam dan juga aktivis, banyak cerita yang kita dapat tadi, dan juga Dobby Chu, Executive Coordinator The Anti-Death Penalty Asia Network. Saya melihat kepada bagaimana keterangkuman idea ketiga-tiga panel ini mungkin membawa kepada satu dimensi dialog yang lebih luas untuk kita bincangkan selepas ini. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu. Sekian dulu dialog tiga penjuru, kita bercakap berkaitan di sebalik hukuman mati mandatory. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.